Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sama-sama buka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang amat berusaha Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Timbalan Rektor Ehwal Akademi, Timbalan Rektor Ehwal Raja, yang berusaha pendaftar, timbalan pendaftar, semua ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah dan sekalian kekitanan hias. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini saya ditugaskan untuk membincangkan satu risalah yang dikeluarkan berkaitan dengan petikan Al-Quran untuk tadarus Ramadan 1443 bersama 2022. Surah Taha ayat 90 hingga 94. Buku ini, buku tadarus ini mengandungi 28 muka surat. Kita akan bincang pada hari ini insya-Allah sehingga 16 muka surat sahaja, dan insya-Allah bersambung pada minggu hadapan 2 sini. Jadi pada hari ini saya tidak akan mentafsirkan lagi ayat 90 hingga 94. Kita baca muqaddimah dahulu di muka surat yang tua. Iaitu kata-kata aduan daripada Datuk Tentera Kanan Menteri Besar Kelantan, yang dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan daripada amalannya untuk hari esok, iaitu hari akhirat, untuk masuk lubang kubur dan menghadapi hari akhirat yang seterusnya.
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya, ini Muhammad meliputi pengetahuannya akan segala apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hashr ayat 18. Dalam surah ini Allah tujukan ayat ini kepada orang-orang yang beriman, dan ada perintah supaya bertakwa kepada Allah. Dua kali diulang takwa. Perintah supaya bertakwa kepada Allah sebanyak 2 kali, dan supaya kita orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah sentiasa bermuhasabah, sentiasa membuat perancangan untuk mempertingkatkan bekalan persediaan kita bagi menghadapi alam selepas alam dunia ini, yang bermula dengan alam kubur, diikuti dengan alam mahsyar dan seterusnya. Kita berada di alam ketiga sekarang ini. Alam pertama ialah alam roh. Alam kedua ialah alam kandungan ibu. Ketiga alam dunia. 1000 tahun dunia sama dengan sehari akhirat. Jadi kita hidup ni kalau beberapa jam saja bila dibandingkan dengan alam akhirat. Diikuti alam kubur. Alam kubur ni adalah stesen persinggahan pertama. Alam kubur ni awwalu manazilin min manazil akhirah. Satu persinggahan yang pertama daripada persinggahan akhirat. Idza mata banu Adam, apabila mati seseorang anak Adam itu, maka berlakulah kiamat atas diri dia. Di mana kiamat ni ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat besar itu kebinasaan seluruh alam, 7 lapis langit, bumi, berlaku kematian, semua mati, manusia, jin, binatang, malaikat pemati, termasuk malaikat Jibril, Mikail, malakul maut dan yang lain-lain. Dan yang termasuk mati itu yang Israfil, yang meniup sangkakala itu sendiri. Jadi binasa 7 lapis langit, bumi. Tetapi yang tidak binasanya ada, iaitu syurga, neraka, arash, walam, lauh mahfuz, kursi, itu tak binasa. Yang binasanya 7 lapis langit, bumi dan segala isi antara duanya. Baik. Jadi apa itu takwa? Kiamat kecil ialah kematian setiap individu. Bila seseorang mati, maka berlakulah kiamat atas diri dia. Dan kita pun akan menghadapi. Dan kita ada 2 roh. Pertama, roh jaga, ruhul yaqazah. Roh jaga ni dia keluar masuk. Apabila roh jaga keluar, kita akan tertidur. Lepas tu dia masuk balik, kita akan jaga. Itu keluar masuk roh jaga. Yang kedua, ruhul hayah, roh hidup. Roh ni bila dia keluar, kita akan mati. Dan roh ni dia tak keluar lah. Selagi kita hidup, dia tak akan keluar. Walaupun kita tertidur, dia masih ada dalam diri kita. Takwa. Takwa ni memelihara diri, memelihara diri dan berhati-hati daripada sesuatu atau menjauhi sesuatu. Kita jaga, kita beringat, kita pelihara diri, ataupun kita menjauhkan daripada sesuatu. Kerana sebab-sebab yang tertentu. Dalam sesetengah karya ulama menjelaskan perkataan ittaqu adalah kamu bertakwa dengan makna ikhsyaw.
hendaklah kamu takut gerun. Makna kedua ialah wa'budu, hendaklah kamu beribadat berhamba abdi. Itu hendaklah kamu takwa. Makna yang ketiga adalah ta'sullah, janganlah kamu menderhakai Allah. Jangan melakukan maksiat itu, hendaklah kamu taat, patuh kepada Allah. Takwa juga membawa makna tauhid, wahidu, mengesahkan Allah. Dan juga makna hendaklah kamu bertakwa, makna akhlisu, hendaklah kamu mengikhlaskan niat kamu, amalan kamu. Ikhlas bukan saja dalam hati. Amalan tu makna kita buat yang terbaik lah. Buang segala yang tidak sempurna, segala yang tidak elok kita buang. Kita tapis. Kalau orang jual tebu ke santan kelapa, dia tapis supaya dapat ambil yang murni. Jadi bukan saja dalam hati, dalam kerja-kerja kita pun kita perlu tapis. Yang kalau dalam ubudiyah mas'uliyah itqan, dia ada kaitan dengan itqan. Kita lakukan dengan penuh tekun, dengan teliti, profesional, bersungguh-sungguh, tu ada kaitan. Jadi nak menjadi orang takwa ni macam tu lah. Menurut Imam Al-Qushairi, takwa pada mulanya adalah memelihara diri daripada syirik. Ittiqa'u syirki wa aslu taqwa ittiqa'u syirki. Asal usul takwa, perkara pokok yang paling asas, intibati, tunjang takwa ialah memelihara daripada syirik. Kemudian selepas itu memelihara diri daripada maksiat dan kesalahan, dosa besar dan dosa kecil. Kemudian selepas itu memelihara diri daripada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara syubhat yang ada kesamaran. Dan ada hadis Nabi SAW bersabda, yang maksudnya seseorang tidak akan sampai kepada darjah takwa sehingga dia meninggalkan perkara yang pada zahirnya tak ada apa-apa masalah, sebab dia takut ada apa-apa masalah. La yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta, sehinggalah dia hatta yadhara ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun. Itulah lebih kurang ni hadis-hadis pun ramai kan, mungkin saya tersilap. Kemudian selepas itu meninggalkan perkara-perkara yang berlebih-lebihan, perkara yang berlebihan, yang lebih-lebih, terlalu selesa sangat. Baik. Kemudian takwa itu ada beberapa peringkat. Tadi pun telah peringkat, ada beberapa wajah bentuk. Bagi orang awam, takwa mereka adalah menjaga diri daripada syirik. Dan syirik ini banyak. Syirik dari segi akidah, dari segi perbuatan, dari segi perkataan. Contoh syirik dari segi perkataan, kita kata kerana nasib baik, insya-Allah wa syita gitu. Jadi kerana Allah dan kerana engkau tak boleh. Dan tak boleh dan. Kena kalau summa kemudian tu lain. Tak boleh dan. Kita bersumpah dengan makhluk tak boleh, syirik. Allah saja yang boleh bersumpah dengan makhluk. Wal asri, demi masa, demi waktu asar, waktu duha, demi waktu pagi, wal laili, demi waktu malam, was subhi, demi waktu subuh,
wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Allah saja. Kita tak boleh. Kita mesti bersumpah guna nama Allah. Tak boleh kita kata saya cakap ni betul tak tipu ni. Demi cahaya lampu. Ni demi matahari duduk tengok naik, tak boleh. Dan itu mungkin ramai yang apa ni, yang tak tahu orang kampung apa orang tua-tua khususnya, ramai tak faham. Kemudian bagi orang khusus, takwa mereka adalah takwa menjauhkan diri daripada maksiat. Bagi wali-wali Allah, disebut dalam Imam Al-Qushairi sebut walil awliya'i taqwa tawassuli bil af'al. Bagi wali-wali Allah, kekasih Allah, itu orang beriman dan bertakwa lah. Beriman, berilmu dan bertakwa, wali-wali Allah. Takwa mereka ialah takwa ini memelihara diri daripada bertawassul dengan tindak tanduk sendiri. Bertawassul ialah nak masuk syurga pun bukan kerana amalan, bukan kerana kebaikan amal ibadat. Itu adalah dengan kurniaan Allah. Masuk neraka dengan keadilan Allah, masuk syurga dengan kurniaan Allah, bukan kerana amalan. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau sendiri pun, Rasul Tuhan hamba sendiri pun masuk syurga bukan kerana amalan ke, kerana kurnia Allah kan? Nabi kata, ya, saya sendiri pun masuk syurga dengan kurnia Allah, bukan kerana amalan saya. Jihad, perjuangan, kepimpinan dan sebagainya. Cuma Nabi kata illa ayyatawammadani Allahu, kecuali Allah sentiasa menyelubungi saya dengan rahmat dia. Masuk syurga dengan rahmat. Tapi nak dapat rahmat mestilah kita jadi orang takwa. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang muhsinin, berikan ihsan. Muttaqillah, orang yang bertakwa. Dan sekurang-kurang takwa mengerjakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Dalam Sahih Bukhari, bila kita buka kitab As-Shaum, kitab yang membicarakan tentang puasa, lepas tu diikuti kitab Salat Tarawih, kemudian diikuti oleh kitab Lailatul Qadar, dan diikuti oleh kitab I'tikaf. Hadis yang pertama dalam kitab As-Shaum, Imam Bukhari bawa di bawah tajuk bab itulah. Nabi SAW ada cerita seorang Arab Badui datang jumpa Rasulullah SAW, tanya, ya Rasulullah, beritahulah kepada saya apakah sembahyang yang difardukan ke atas saya. Baginda SAW jawab, sembahyang 5 waktu, itulah yang difardukan, kecuali sembahyang lain yang kerjakan secara tatawwu', secara sunnah, untuk dapat pahala sunat, sembahyang sunat. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, beritahulah kepada saya, akhbirni, beritahulah kepada saya apakah puasa yang diwajibkan ke atas saya. Baginda jawab, puasa bulan Ramadan. Ada kaitan dengan puasa, kecuali sekiranya engkau nak mengerjakan puasa sunat selain daripada Ramadan. Kemudian dia tanya lagi tentang zakat, apakah yang wajib. Maka bila dia tanya itu, Nabi SAW tidak jawab zakat yang khusus. Baginda SAW menceritakan beberapa hukum Islam yang asas. Setelah dapat penjelasan daripada Rasulullah SAW secara langsung,
Arab Badui itu kata saya akan mengerjakan yang wajib saja dan tak akan mengerjakan yang sunat. Dia pun baru masuk Islam. Mungkin dia pun sibuk dengan kepala binatang, sibuk di pada pasir, pergi mari jalan kaki, panas dia pun miskin. Saya akan mengerjakan semua yang fardu wajib, yang sunat tu saya tak mau kerjakan. Tu masa tu lah, mula-mula tu. Yang selepas tu dah meningkat tu, takkan dia masih statik di situ kan, mesti dia akan ada peningkatan. Nabi SAW bersabda, dia akan masuk syurga, orang yang akan masuk syurga jika dia benar. Maknanya sekurang-kurang untuk masuk syurga mesti mengerjakan semua yang fardu dan tinggalkan semua yang fardu. Sunat pun tak apa, tapi yang haram pun kena tinggalkan lah. Jadi sekurang-kurang takwa mengerjakan semua yang fardu, meninggalkan semua yang haram. Yang sunat, yang makruh tu itu suah. Dan ada yang dari segi makanan apa tu, ada yang halal, yang haram. Jadi antara halal haram tu ada perkara-perkara yang syubhat, kan? Baik. Kemudian muka surat 3, teks tadarus kali ini memfokuskan petikan ayat daripada surah Taha ayat 90-94. Surah ini dinamakan Taha, diambil dari perkataan yang berasal silap taib. Dan itu bukan dari, berasal dari ayat pertama surah ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia. Ayat ketiga, illa tadhkiratan liman yakhsha. Ayat ketiga surah Taha. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta semesta alam. Ayat yang keempat dan beberapa ayat seterusnya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami menurunkan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, Al-Quran ini untuk menyusahkan engkau, bukan. Untuk menyusahkan engkau. Zahirnya untuk mencelakakan engkau. Tapi bila tengok terjemahan, tengok tafsir, dia ada kaitan dengan Nabi SAW beribadat banyak sangat waktu malam, sehingga kaki tu, dua belah tu Nabi angkat sebelah, jinjing sebelah, tekan atas sebelah. Bukan macam itik tu yang angkat sebelah tu kan. Ni ya jinjing sebelah. Lepas tu lama-lama ya tekan sebelah lagi, angkat sebelah lagi kan. Jadi ada kaitan dengan Taha tu sendiri. Dia tafsir Taha tu ada banyak. Antaranya pijaklah bumi. Ha tu bumi, al-ard. Pijaklah bumi dengan dua belah kaki. Jadi Al-Quran ini tidak diturunkan untuk menyusahkan kau, untuk meletihkan kau, kan? Dan Nabi SAW pun ajar, bila kita mengerjakan qiyamul lail, sembahyang pada waktu malam, kita buat setakat yang kita mampu, setakat kita ni tak mengantuk. Apabila mengantuk, Nabi SAW suruh berhenti. Bimbang-bimbang masa mengantuk tu baca, kita nak minta rahmat, pergi baca yang lain kan. Ayat Quran pun mungkin boleh bertukar dan sebagainya bila kita baca kerana mengantuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kisah beberapa orang nabi.
Nabi yang ada dalam surah Taha ni nampak macam ramai beberapa orang Nabi. Tapi bila disemok hanya 3 orang Nabi saja yang disebut nama mereka, iaitu Nabi Musa AS dan adiknya Nabi Harun AS. Itu pada ayat 9 hingga 98. Yang ada kisah Fir'aun, ada kisah ahli sihir. Kemudian di akhir surah tu, sebelum akhir lah, muka surat sebelum akhir, di mana surah Taha ini, kalau dalam Al-Quran kita yang dicetak ni, mushaf Uthmani yang dicetak oleh percetakan Al-Madinatul Munawwarah, muka surat 312 hingga 321. Maknanya sebelum muka surat akhir itu, muka surat 320 menceritakan tentang Nabi Adam AS. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Adam alaihissalam. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah hidup mereka lah. Nabi Adam tu dengan Iblis kan, yang goda supaya makan buah larangan Allah. Itu Nabi Adam, ayat 115 sehingga 123 surah Taha. Di mana surah Taha ni ada 135 ayat. 135 ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian beberapa kisah beberapa orang nabi, akibat-akibat yang telah. Ini pun sila ada. Ada tu bukan dengan dan. Akibat-akibat yang telah dan akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Allah, serta orang-orang yang mengingkarinya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ada di antara kisah Nabi-Nabi, dan di akhir surah Taha itu menceritakan akibat yang telah dialami oleh orang-orang yang beriman dan orang yang telah dan akan dialami oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur, sama di dunia maupun di akhirat. Kemudian di muka surat 6, kata-kata aduan Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Seranta Negeri Kelantan, iaitu Datuk Haji Muhammad Nasruddin Haji Daud. Muka 6, tema ayat tadarus pada kali ini diambil dari surah Taha, bermula ayat 90 hingga 94, yang membicarakan tentang usaha Nabi Harun alaihissalam berhadapan dengan penyelewengan Samiri. Ini disebut nama Samiri dan surah Taha ada 2 kali disebut. Orang panggil Musa Samiri. Iaitu Nabi Musa yang Fir'aun pelihara masa kecil. Nabi Musa yang Fir'aun pelihara, dia jadi Nabi Rasul. Yang Musa Samiri ada kisah macam mana tak tahu. Malaikat ada kaitan dengan malaikat Jibril, tapi dia jadi wasak kan. Sebab dia tengok malaikat, sebab dia boleh patung lembu tu, dia boleh ikhtiar keluar suara, puji suara, dan dia kata inilah Tuhan kita. Jadi dia boleh berusaha ikhtiar keluar suara tu, katanya kerana dia lihat ada tindakan malaikat Jibril alaihissalam tu melakukan sesuatu, dia tiru jadi. Wallahu a'lam, mungkin ada pensyarah di bidang tafsir Al-Quran boleh menjelaskan adakah dia termasuk Israiliyah atau macam mana kan. Saya pun tak rujuk mana-mana, ingat yang lama-lama. Okey, membicarakan tentang usaha Nabi Harun alaihissalam berhadapan dengan penyelewengan Samiri dan penyesatannya Samiri terhadap Bani Israel dengan cara menjadikan patung lembu sebagai Tuhan mereka. Patung lembu yang tak boleh
berbunyi suara apa-apa, tapi dia boleh usaha dia keluar suara kan. Apa suara yang keluar, wallahu a'lam. Itu mungkin boleh diceritakan syarah bidang tafsir. Dan kemarahan Nabi Musa alaihissalam terhadap saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Jadi Bani Israel ni, Bani maknanya anak, cucu, cicit, keturunan. Israel maknanya Nabi Yaqub alaihissalam. Anak, cucu, cicit, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Itu Israel. Dalam setengah kitab sebut Israel ni makna dia Abdullah, hamba Allah. Il tu Allah. Jadi Jibril ataupun Jibril, il belakang tu Allah. Jibril pun makna dia Abdullah juga, hamba Allah juga. Itu yang saya jumpa dalam setengah kitab akidah. Israfil, Mikail, il belakang tu ada kaitan dengan Allah. Jadi Israel maknanya Abdullah, hamba Allah, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Bani Israel ini anak keturunan Nabi Yaqub yang diceritakan dalam surah Yusuf, di mana Nabi Yaqub alaihissalam ada 12 orang anak lelaki. Salah seorangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Bani Israel ini dia ada 12 keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian dia berkembang sehingga zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya jadi orang besar di Mesir, dan dia bawa ibu bapa dia Nabi Yaqub alaihissalam, ibu dia dan adik-beradik dia 11 orang lagi itu ke Mesir. Dan di situlah berkembangnya Bani Israel. Dan Raja Mesir, Raja Ramsis ramai. Salah seorang Raja Ramsis tu mengaku sebagai Tuhan, yang digelar sebagai Fir'aun. Seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Mumia Fir'aun tu banyak kan. Dan di situlah Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Cerita kan. Dan dalam surah Taha pun ada cerita ibu Nabi Musa telah diberi ilham oleh Allah untuk menghanyutkan anak dia Musa baru lahir itu ke sungai Nil. Sebab orang datang nak cek, yang mengandung dia dah masuk senarai, dia akan pergi cek setiap masa. Nak tunggu lahir, jika lahir anak lelaki, tu akan bunuh. Tapi ibu Nabi Musa, dia mengandung tak nampak perut dia besar, nampak kecil macam tak mengandung. Jadi tak masuk dalam senarai, tapi sentiasa. Dan bila dia lahir pun orang tak perasan dia lahir. Tapi bila datang askar-askar nak cek, nak spot cek, dia sangat takut. Dan dia dapat ilham daripada Allah lah, supaya bubuh dan bekas. Mungkin rumah dia tepi sungai ni lah, dia hancurkan. Dan bila cek, dia tidak ada tanda-tanda orang baru bersalin pun. Jadi bila hancur, permaisuri isteri Fir'aun yang mandi-manda dengan dayang-dayang dia, akhirnya tengok bekas di kampung, pergi tepi sungai tempat mereka mandi-manda, ambil, nampak bayi yang sangat comel, bawa ada Fir'aun. Tengok-tengok lelaki Fir'aun nak bunuh kan, tapi mereka tak ada anak pun. Itu cerita panjang. Baik, intifati ayat-ayat ini ayat 5 ayat 90 hingga 94 ni perlu dihayati secara menyeluruh, serta perlu diambil iktibar dengan senario semasa di Malaysia sekarang ni, dan dalam keadaan politik negara, peringkat persekutuan. Dia ada kaitan dengan ayat ini. Agar hidup sentiasa dibimbing
petunjuk hidayah ke jalan yang betul, iaitu Islam. Pihak kerajaan mengharapkan seluruh rakyat negeri Kelantan agar memanfaatkan sepenuhnya ayat tadarus ini, bukan sahaja menjadi bahan bacaan, tetapi perlu difahami, dihayati segala huraian beserta hikmah dan pengajarannya berdasarkan tafsiran para ulama yang muktabar. Kemudian di muka surat 8, kata-kata aluan yang berhormat pengarah Jahid Jabatan Al-Ahwal Agama Islam Negeri Kelantan, surat 8, surah Taha adalah satu surah yang mempunyai banyak kisah, tapi besar kebanyakannya surah berkaitan Nabi Musa dengan Fir'aun lah. Nabi Adam tu ada satu lagi. Dan kita dapat mengambil banyak pengajaran dari kisah-kisah tersebut. Kali ini kisah Nabi Allah Musa AS menjadi pilihan untuk ditadabburkan, untuk diteliti, ditekuni, dihayati, diambil pengajaran, dan dihayati itu diamalkan. Bagaimana Rasul Ulul Azmi ini berhadapan dengan kaum Bani Israel yang tidak habis-habis membuat masalah, dan juga dengan Fir'aun itu sendirilah. Tapi Bani Israel pun bila dah diselamatkan, Bani Israel zaman Nabi Yaqub cerita tadi, dah berkembang biak sampai beratus ribu orang daripada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, terus seterusnya sehingga Nabi Musa. Dah lama, lebih kurang 1000 tahun lah. Kalau nak kira jarak tu dah berkembang ratusan ribu. Dan saya pun nak dengar Dr. Azhar ada tazkirah dulu, saya pun tak pasti dari kitab mana dia sebut. Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun tu berjumlah 500,000 orang. Fir'aun mengerahkan 1,000,000 tentera. 1,000,000 tentera kejar 500,000. Untuk dan akhirnya mukjizat pembelahan Laut Merah berlaku. 500,000. Fir'aun 1,000,000 dengan tentera dia. Diambil dari kitab mana saya pun tak cari, saya pun tak tanya dia kan. Kalau tanya lebih mudah kan, tapi tak tanya. Jadi ramai ratusan ribu. Dan pertolongan Allah sentiasa bersama nabi-nabinya. Selepas selamat dari Fir'aun tu dibinasakan oleh Allah dalam Laut Merah tu. Bani Israel tu, itulah berlaku tipu daya Samiri. Nabi Musa AS dengan Nabi Harun. Nabi Musa nak pergi bermunajat kepada Allah di Bukit Tur Sina. Dan saya baca dalam satu akhbar Tazkirah Almarhum Tu'uni Aziz, Laut Merah tu yang terbelah dan kena seberang tu 40 km. Dalam Tazkirah Almarhum dan Surah Harakat ada bahagian Tazkirah dia 40 km. Jadi kalau 40 km Kota Baru ke Macang lah lebih kurang kan. Jauh tu. Bukan selebar Sungai Kelantan lah. Laut Merah tahu. Dan Laut Merah kita tahu kan. Itu pun tempat yang sempit juga tu. Bukan tempat yang luas. Tempat yang luas sempit ni juga terusan Suez tu. Masa tu tak ada terusan Suez lagi. Yang macam ada 2 jari. Kalau yang tempat lebar tu
habis menara Malaysia bubuh pun tergelam. Itu lagi jauh, mengatur kilometer. Jadi itulah baik. Dr. Nick boleh pinjam jam mana tertinggal. Dipinjam jam. Sekarang berapa? 45 orang. Masya Allah. Saya baru nak masuk muka surat 14. Jadi oleh kerana masa dah kira habis lah, saya telah merujuk tafsir At-Tabari juzuk 8, tafsir Al-Qurtubi juzuk 11, tafsir Al-Bahrul Madid juzuk 4, dan bersama saya ini ada tafsir Al-Quranil Azim Imam Ibn Kathir tentang Toha. Toha ni ada banyak, ada makna ya rajul, wahai lelaki, ya insan, wahai manusia. Ada yang kata Toha ini satu nama daripada nama-nama Allah dan satu sumpah yang Allah bersumpah dengannya. Ada yang mengatakan Toha ini maknanya tuba liman ihtada. Toha, to tu tuba, ha tu liman ihtada kan. Kebaikanlah bagi orang yang mendapat hidayah. Ada kata Toha tu ya Tahir, ya Hadi, wahai orang yang suci, wahai orang yang membawa hidayah. Ditujukan kepada Nabi SAW. Ada riwayat mengatakan Toha ini salah satu nama Nabi SAW. Ada kata Ta tu ya Tami'ash syafa'ati lil ummah, Ha tu ya hadiyal khalqi ila Allah, wahai orang yang sangat menghendaki umat mendapat syafaat. Tami'ah yang sangat tamak, sangat menghendaki umat dapat syafaat. Ha tu wahai yang sentiasa berusaha membawa hidayah petunjuk Allah kepada makhluknya. Ada ta tu daripada at-taharah, kesucian. Ha tu al-hidayah. Jadi itulah sebagai ringkasan pada hari ini. InsyaAllah kita ada siri kedua, kita akan sambung lagi. Setakat itulah, semoga walaupun tidak teratur, tapi kita telah mendapat sedikit sebanyak.